kacang, panggang ikan, puyuh tumbuk sambal belacang, celor pucuk labu buah ulang, tanok nasi beras usang, ikan kering anak abang. Tahukah anda, pokok pegaga dikenali sebagai hero hutan tropika berdasarkan kebaikan pada tumbuhan rene ini. Ada pisang sikap, kita dok dan koyok, ada lagi hot dok teriak. Wanita hari ini, wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya, usahawan, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya, dihormati, disayangi, disanjungi. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat tengah hari kami ucapkan kepada anda semua penonton setia Wanita hari ini. 1 Disember 2020. Wah Rina, tak sangka ya kita sudah menghampiri tahun 2021. Kurang daripada 30 hari sahaja lagi. Betul, berada di penghujung akhir 2020 ini, pastinya kita sendiri menginsafi diri kita. Ada banyak dugaan yang berlaku dalam hidup kita. Apatah lagi dalam situasi negara berdepan dengan pandemik COVID-19 ini, ternyata satu dugaan yang sangat besar memerlukan sebenarnya kerjasama daripada semua pihak. Bagaimana sebenarnya kekuatan yang perlu kita ada ketika ini. Sedar tak sedar, kita dah mengharunginya hampir setahun. Betul. Dan kita nak menjalani lagi satu kehidupan di tahun 2021 yang mana kita mengharapkan agar situasinya lebih baik, agar segala-galanya dapat berjalan jauh daripada dugaan yang apa dah kita lalui sepanjang 2020 ini. Betul. Dan kami juga nak bawakan pemerhatian anda penonton Wanita hari ini. Kalau semalam anda ikuti, sudah tentu anda mengetahui tentang kes terbaru berkenaan dengan pandemik COVID-19 ini, di mana jumlah kes keseluruhan sehingga semalam dicatatkan 1,212 kes baharu dengan satu pencapaian yang saya kira amat membanggakan untuk rakyat di negara ini. Jumlah sembuh 2,112 kes. Alhamdulillah. Dan saya juga yang menarik minat anda untuk download aplikasi My Sejahtera, kerana kalau kita lihat aplikasi My Sejahtera ini memudahkan kita dalam pelbagai cara untuk mengikuti perkembangan terkini berkaitan dengan kes-kes COVID-19, dan yang paling utama untuk My Sejahtera ini juga, kalau kita pergi ke shopping mall ataupun ke pasaraya, mana-mana sajalah. Betul, yang memerlukan kita untuk mendaftarkan diri kita, tak perlu lagi untuk kita isi satu persatu setiap kali. Kadang-kadang dah keluar satu kedai, kena lagi register sekali lagi. Tidak perlu lagi kerana sekiranya anda mempunyai aplikasi My Sejahtera ini, mudah sahaja sekali kita register, kemudian tidak perlu lagi dah selepas itu. Cuma scan QR code di check-in ini, kemudian nak masuk keluar beberapa kali pun tidak akan orang kata dia memudahkan keadaan kita lah. Kalau kita lihat kan sebenarnya dalam situasi sebegini, di awal permulaan dulu ramai yang terpaksa berkali-kali masuk nak daftar nama, nombor IC dan sebagainya, dan perkara ini juga, situasi ini juga membuatkan kadang-kadang kita rasa macam tak apalah, esok je lah pergi. Lebih baik tak payah pergilah. Betul. Kadang-kadang situasi itu boleh timbul. Tapi adanya aplikasi My Sejahtera ini, pastinya ia memudahkan semua pihak. Anda sendiri kena pastikan bahawa selain daripada memakai pelitup muka, selain daripada anda memakai hand sanitizer, ini juga satu kewajipan yang perlu dilaksanakan setiap kali anda berada di mana-mana lokasi. Kerana jika berlaku sesuatu kes, pastinya mudah untuk menghubungi anda. Betul, dan terutamanya kepada orang-orang yang sedikit berusia, sebagai contoh ibu dan ayah kita, untuk memudahkan keadaan mereka, tak perlu nak isi. Lepas tu kalau telefon tu kadang-kadang terlalu kecil untuk mereka. Kalau kita downloadkan aplikasi My Sejahtera ini, memudahkan ibu bapa kita dan juga diri kita sebenarnya. Baik, itu tentang perkongsian kami berkenaan dengan apa yang anda perlu lakukan, tanggungjawab kita ketika ini dalam berhadapan dengan situasi pandemik COVID-19. Namun hari ini kami nak bawakan suasana perbincangan kita dengan sedikit santai. Kita ada demo masak-masak yang mudah, yang ringkas. Kita ada perbincangan topik yang dapat memberi manfaat kepada semua. Mungkin ramai dah
tahu, hari ini kita nak bawakan topik tentang khasiat pegaga. Bagaimana sebenarnya daripada zaman dahulu lagi, kita lihat sendiri bagaimana sumber orang katakan sebagai hidupan ataupun tumbuhan herba ini sebenarnya boleh dijadikan sebagai satu manfaat penting dalam kehidupan seharian kita, membantu kesihatan kita dari segi dalaman dan juga luaran. Yana makan pegaga? Saya makan Centella asiatica ataupun pennywort ataupun pegaga ni kan sebenarnya adalah sesuatu yang memberi manfaat dan khasiat kepada kita. Bukan sahaja untuk jadi awet muda, Rina, tetapi juga untuk menganjalkan lagi dan juga menegangkan kulit wajah kita. Dari hujung rambut sehinggalah ke hujung kaki, banyak khasiat yang sebenarnya kami nak kongsikan tentang pegaga ini. Dan pastinya kita juga ada demo-demo ringkas di dalam studio ini bagaimana kita nak memvariasikan sesuatu hidangan itu untuk lebih menarik, dan kita akan rasa banyak sebenarnya cara untuk kita manfaatkan pegaga ini. Ni nak menarik sikit minat anda. Hari ini kami akan berkongsi tentang menu jelatah pegaga nanas, ada kerabu pegaga, ada minuman koktail pegaga. Semua ini bersama dengan chef kita sekejap sahaja lagi. Dan kepada anda sebenarnya, kalau nak berkongsi juga apa-apa menu berkenaan dengan pegaga yang pernah anda buat bersama dengan kami di Wanita Hari Ini, boleh terus ke laman Facebook Wanita Hari Ini TV3 dan tinggalkannya di ruangan komen di bawah. Manalah tahu, Rina, lepas ni kita juga boleh cuba menu baharu dari anda. Okey, kongsikan sekarang ini. Kalau berkesempatan kami akan bacakan. Mungkin menu istimewa ini boleh diberikan idea kepada penonton-penonton yang lain. Kami nak berehat sekejap sahaja, kembali selepas ini. Khasiat pegaga di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini, Wanita Hari Ini. Pegaga ialah sejenis ulam yang bukan sekadar memiliki kebaikan dari segi kesihatan dalaman, malah bagus untuk kecantikan luaran. Herba daun hijau berbentuk kipas ini biasa terdapat di Jepun, India, China dan Indonesia. Tahukah anda, pokok pegaga dikenali sebagai hero hutan tropika berdasarkan kebaikan pada tumbuhan rene ini. Fakta kedua, pegaga boleh digunakan dalam perubatan tradisional bagi merawat parut dan masalah selulit yang sering dialami wanita. Fakta menarik yang ketiga, jika diamal, air rebusan pegaga dikatakan mampu menjadikan wajah kelihatan awet muda kerana ia membantu menyuburkan kulit. Ini kerana ia menyokong pembentukan kolagen. Seterusnya, pegaga memberi manfaat kepada kecantikan rambut, terutama dalam mengatasi masalah keguguran rambut kerana kandungan nutrien mampu menyuburkan kembali rambut tidak bermaya. Ternyata banyak khasiat yang terdapat dalam pokok pegaga. Ia sesuai diamalkan oleh kaum lelaki dan wanita. Ia boleh dimakan terus sebagai ulam-ulaman, dijadikan jus dan digunakan dalam masakan. Baik, tumbuhan ini bukan sahaja terdapat di Malaysia, Jepun, India, di Indonesia, tetapi masyarakat barat juga sudah mula melihat ia sebagai satu tumbuhan yang memberi manfaat kepada semua. Dan hari ini kita nak bercerita dengan lebih panjang tentang khasiat pegaga ini. Kalau kita lihat dalam masyarakat Melayu sendiri, ia bukan sahaja dijadikan sebagai satu hidangan makanan, ulam-ulaman, minuman, malah juga terbukti kebaikannya dalam segi perubatan tradisional. Kita nak berkongsi tentang khasiat pegaga bersama dengan Cik Farah Farhana Hashim selaku Pegawai Dietetik Hospital Pakar KPJ Damansara. Apa khabar? Khabar baik, Rina. Sihat, Alhamdulillah. Tadi baru minum segelas jus pegaga. Biasa minum ke? Hari-hari minum? Tak adalah hari-hari, tapi pernah minum sebab dari segi nak menyediakan tu tak berapa rajin sangat. Tapi ulam-ulaman insya-Allah selalu makan. Okey, kita nak sentuh tentang pegaga, tumbuhan herba yang dianggap ada banyak khasiat, ada banyak manfaatnya, Cik Farah. Tetapi sebagai permulaan, mungkin kita nak kongsikan kepada penonton sendiri, ada berapa jenis pegaga di negara kita sebenarnya? Okey, secara keseluruhan kita ambil daripada sudut Asia lah. Okey. Bukan hanya Malaysia. Kita ada hampir lebih kurang dalam 7 hingga 8 jenis pegaga. Dan yang biasa kita tahu yang paling terkenal di Malaysia adalah pegaga Nyonya, pegaga Kelantan,
pegaga gajah, pegaga Brunei pun ada juga. Pegaga itu antara air. pegaga air. So itu bergantung kepada di mana tempat dia tumbuh. Okey, kalau ada yang tumbuh di bahagian paya, okey, dia akan dipanggil pegaga yang air lah sebab kandungan air dia memang kita akan tahu akan tinggi lah. Okey, ada juga pegaga-pegaga yang tumbuh di antara batu-batu keras. Okey, itu namanya kita panggil pun pegaga batu ataupun pegaga gajah. Tapi sebab apa? Sebab ada komposisi pada bahagian batu itu sendiri yang membantu pembesaran pegaga itu sendiri. So, tapi yang paling kita tahu pegaga nyonya yang biasa kita nampak, yang biasa kita tanam dan mudah tanam juga dan juga yang biasa kita dapat di pasar. So itu pegaga nyonya. Pegaga lagi satu yang kita yang memang famous juga pegaga Kelantan. Ada beza tak pegaga-pegaga ni dari segi rupa bentuk dan juga khasiatnya? Ada rupa bentuk kebiasaan khasiatnya lebih kurang sama, tetapi dari segi rupa bentuk dan di mana dia ditanam atau tumbuh tu yang menjadikan nama mereka pelbagai. Sebab itu yang pegaga Kelantan mungkin ada juga sejarah yang mengatakan pegaga Kelantan tu dia bermula di Kelantan. Adakah ini sama juga dengan pegaga Brunei? Ya, betul. Okey. Baik, kita dah tahu kategori jenis pegaga ini dan menurut Cik Farah tadi kesemua jenis-jenis ini lebih kurang saja khasiatnya. Tapi bila kita sentuh tentang khasiat, kalau kita lihat dalam kalangan masyarakat Melayu sendiri memang suka sangat dengan ulam pegaga ini. Sama ada dimakan secara mentah, dijadikan sebagai satu hidangan sayur-sayuran yang dimasak ataupun dijadikan jus. Tapi kalau kita nak cerita dari sudut manfaat dan kebaikannya, banyak sekali. Mungkin kita nak sentuh di awal permulaan ini dari segi manfaatnya untuk tubuh badan kita. Okey. Bila kita bercakap berkaitan dengan manfaat ataupun khasiat sesuatu tumbuhan pegaga ni, saya akan tengok kepada beberapa bahagian. Yang pertama daripada sudut farmaseutical, yang ini lebih kepada ubat-ubatan lah yang mana saya tidak akan sentuh lah. Sebab ia melibatkan kajian-kajian yang lebih kritikal yang melibatkan proses penyembuhan, maknanya terlibat dalam rawatan di hospital, penyakit di hospital. Dan yang kedua kategori kosmetik ataupun kita panggil kosmetik lah untuk rawatan untuk kecantikan kulit. Yang juga ada juga beberapa produk, terutama produk yang melibatkan sapuan, okey, itu kulit. Yang ketiga ada juga rawatan tradisional. Rawatan tradisional ni sedikit berbeza sebab mereka menggunakan pegaga asli itu sendiri digunakan untuk merawat, bukan merawat, mungkin mengurangkan dan juga mungkin sebagai salah satu ikhtiar untuk memperbaiki beberapa jenis penyakit ataupun bukanlah dari sudut nak dikatakan menyembuh. Okey, itu yang ketiga. Dan yang keempat dari segi nutrisi, yang mana yang bidang saya yang kita akan terang lebih lanjut lah dari sudut nutrisi khasiat manfaat tu. Ramai yang tak tahu sebenarnya pegaga ni merupakan di Malaysia kita tahu macam Rina cakap tadi banyak kita lebih banyak konsume ataupun makan dalam bentuk ulam-ulaman atau dibuat jus kan. Tapi di luar negara mereka menggunakan pegaga ni lebih daripada itu. Mereka gunakan untuk krim, sapuan, gel dan juga mereka ada juga membuat kapsul, tablet. Itu different lah. Okay? Dari segi sudut khasiat ni, dua benda yang saya nak sentuh. Yang paling kritikal bila kita orang cakap pasal pegaga je, orang akan sentuh awet muda. Ya, betul. Okey. Neuroprotective ataupun memberi perlindungan kepada saraf-saraf kita kerana ada komponen yang terdapat dalam pegaga itu sendiri yang membantu untuk mengaktifkan saraf-saraf kita. Sebab itu kebanyakan kajian yang dijalankan lebih kepada mereka yang mempunyai masalah ingatan. Okey, dan juga terutama dijalankan kajian dijalankan terhadap orang tua yang mengalami masalah mudah lupa. Okey, itu yang mereka akan sentuh. Sekejap lagi kita nak cerita panjang lebar tentang awet muda ini dan juga bagaimana ia membantu golongan warga emas sendiri dari segi mungkin daya ingatan mereka. Tapi Cik Farah, sebenarnya kalau kita cerita sahaja khasiat pegaga ini tanpa kita tunjuk apa sebenarnya yang boleh kita jadi variasikan kepada bentuk hidangan, mungkin ramai yang tak dapat nak bayangkan antara menu-menu ringkas yang boleh kita tunjukkan. Jadi, rakan saya, Yana, akan bersama dengan Chef Zainal sendiri untuk melihat kepelbagaian cita rasa berkenaan dengan pegaga ini. Jom, Yana. Terima kasih Farah dan juga Rina. Wah, baru saya tahu sebenarnya pegaga tu datang dari pelbagai jenis. Dari Kelantan ada, dari Brunei ada dan khasiatnya pula tak disangkal lagi. Dan bersama Yana seperti yang Rina katakan tadi adalah Chef Zainal Abdul Rahman dari restoran Tanjung Puteri yang akan berkongsi dengan kita menu pertama kita pada hari ini. Apa tu, Chef?
Okey, menu pertama hari ini adalah jelata. Jelata pengaga lah. Jelata ni adalah Malaysian salad lah. Dia macam salad lah, vinaigrette kata orang. Tapi ala Melayu lah. Jadi bahan-bahan yang kita perlukan adalah tentulah pengaga. Pengaga mestilah kena ada. Okey, kalau kita boring dengan pengaga, kita olah sedikit dengan benda-benda lain seperti nenas. Kita ada nenas, kita ada timun, kemudian bawang untuk sedikit flavor. Lada merah, lada hijau. Kalau nak lagi pedas, kita taruhlah Cili dengan padi cili padi boleh. Okey, untuk perasa dia pula, kita gunakan gula, cuka sedikit dan garam. Itu saja, very simple. Okey, dan nenas ni kalau chef boleh kongsikan, nenas bagaimana yang paling sesuai untuk kita jadikan jelatah ni? Okey, jelatah lebih nenas yang fiber yang kuat sikit adalah Morris, nenas Morris. Okey, baiklah. Ini akan memberikan a burst of flavors dalam mulut kita ni, chef. Okey, kalau chef boleh mulakan, pertama sekali macam mana kita nak membuat jelatah pegaga nanas ni. Okey, kita masukkan pengaga tu Okey. Dan dipotong seperti ini Pegaga ni kalau tadi bentuk dia bentuk kipas tadi kan. Jadi kita hiris dia sebegini. Okey. Kemudian kita masukkan bawang. Lada. Baik. Okey, diikuti dengan yang lain lah. Timun, nenas. Chef, kalaulah kan chef, selain daripada timun, nenas dan sekarang kita gunakan pegaga, apa lagi tambahan lain yang sedap kalau kita nak jadikan jelatah pegaga ni? Kalau kita nak jadikan fusion kan, kita boleh letak macam apple, orange. Dia akan rasa lebih fusion lah ya. Untuk pegaga juga, kita boleh campurkan dengan apple dan yang lain ya? Boleh. Okey, ni ada cuka sedikit. Dan sedikit garam. Ini kan, chef, orang kata antara menu sihat, menu diet yang saya sebenarnya kena betul-betul belajar boleh makan dekat rumah sikit hari ni, pegaga ni. Orang yang suka rojak ni kan, jenis rojak, jenis-jenis ulam-ulam ni akan suka benda ni. Tengoklah warna dia tu. Okey, kita aduk. Digaulkan sehingga perasa ini tadi sebati. Kemudian kita boleh terus hidangkan. Ya Allah, senang macam tu je, chef. Senang. Okey, chef, sekiranya tidak mahu menggunakan cuka, adakah alternatif lain yang boleh dimasukkan ke dalam jelatah ni? Kalau kita nak lagi natural, kita gunakanlah lemon juice. Lemon juice juga boleh. Limau kasturi ataupun limau nipis. Dah siap. Dah siap, dah senang. Gaul-gaul macam tu je. Gaul-gaul, lepas tu boleh terus hidangkan. Tadi Cik Farah kita ada berkongsi tentang khasiat pegaga kan. Sedikit dari chef sendiri sebagai seseorang yang sangat mahir dalam bidang kulineri ni kan. Bagaimana chef melihat pegaga ni memainkan peranan yang sangat-sangat penting untuk kesihatan kita, chef? Okey, pegaga ni kan dia boleh kita punya nerve system kan. Jadi bila kita punya nerve system teratur, jadi kita punya darah tinggi tu akan pulih. Kemudian yang daripada segi kolagen tu dia akan memudahkan kita lah. Patutlah chef nampak muda, chef. Saya dah 59 dah. Wah, chef nampak macam 58, chef. Okey, ini dia jelatah pegaga nanas yang dah siap. Kalau kamera boleh zoom sedikit, boleh ke saya nak rasa sedikit, chef? Boleh. Boleh ya? Bismillahirrahmanirrahim. Saya ambil sedikit daripada dalam ni ya. Saya nak rasa kombinasi di antara daun pegaga itu tadi dan juga nanas. Bismillahirrahmanirrahim. Dia macam-macam manis gitu. Pedas juga sebenarnya. Pedas. Saya tahu sikit je tu. Tapi memang sangat-sangat sedap. Apatah lagi kalau kita makan dengan nasi putih. Ya, betul. Itu sahaja dah cukup dah sebenarnya. Baik, kita nak berehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan mengetahui dengan lebih lanjut lagi tentang khasiat pegaga dan chef ada lagi 2 menu yang nak dikongsikan bersama dengan anda. Jadi jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini.
Terima kasih kepada anda yang masih setia bersama kami di Wanita hari ini. Baik, kalau tadi kami dah kongsikan dengan anda jelatah pegaga nanas, sekarang ini kita masih lagi bersama dengan Chef Zainal yang akan berkongsi dengan kita semua tentang kerabu pegaga pula. Baik, Chef. Kalau kita bercakap tentang kerabu ni kan, ada pelbagai jenis kerabu. Mungkin Chef boleh terangkan sedikit sebenarnya apa yang membuatkan sebuah masakan itu menjadi kerabu? Okey, kerabu ni daripada ulam-ulam ulam-ulam, sayur-sayur yang dicampurkan dengan bahan-bahan seperti udang kering. Kalau kita nak buat tambah ayam pun boleh. Ayam kita rebus dulu, kita masukkan dalam tu pun boleh jadi kerabu juga. Ataupun kerabu mangga. Boleh juga kita campurkan mangga tu dengan pengaga. Tapi kita lebihkanlah pengaga. Oleh kerana ni kerabu pengaga. Okey, saya suka somtam, kerabu betik. Ya, Betul. betul. Okey, baik. Berkenaan dengan kerabu pegaga ni, Chef, mungkin Chef boleh mulakan dengan bercerita tentang bahan-bahan yang diperlukan. Okey. Tentulah pengaga. Okey. Kemudian kita ada di sini lada merah dengan lada hijau. Kalau nak lagi pedas, kita ambil Cili padi. cili padi. Meletup je nanti. Kemudian kita ada daun kunyit, kita iris. Kemudian bunga kantan. Ada orang letak daun kesum dengan daun selasih. Kalau kita nak pakai pun boleh juga. Okey. Kerana itu semua herba. Okey. Kemudian kita ada kelapa goreng yang disangai. Okey, kelapa sangai. Kelapa sangai, kelapa goreng ni. Kemudian kita ada udang kering. Baik. Kalau kita tak nak gunakan udang kering, kita boleh gunakan ikan bilis. Okey. Ataupun udang rebus ke, ataupun daripada ikan yang rebus kita lumat-lumatkan, cari-carikan, masukkan itu sebagai flavor ni. Baik. Jadi kita boleh tukar, kita boleh olah macam mana yang kita nak. Okay? Ikut apa yang ada kat dapur. Ya, betul. Kemudian kita ada bawang, bawang untuk perasa dia sikit. Kemudian kita ada gula. Seterusnya kita ada air limau, perahan limau dengan garam sikit untuk rasa. Dan caranya, Chef? Caranya senang, campur je semua. Konsep dia campak, kemudian siap. Okey. Ni terpulang pada kita nak potong macam mana. Ya. Baik. Okey. Chef, sambil-sambil Chef sedang menyiapkan kerabu pegaga ni, Rina dan juga Cik Farah, mungkin ada khasiat tambahan berkenaan dengan pegaga yang nak dikongsikan dengan anda semua. Silakan. Okey, sebenarnya banyak ni kita nak tahu juga berkenaan dengan khasiat pegaga. Tapi sebelum tu, saya nak tanya Chef satu soalan. Tadi Chef sentuh kan campuran pegaga ni bersama dengan kelapa yang disangai. Betul. Tapi Chef, biasalah kadang-kadang ada setengah orang tu tak berapa nak rajin, nak sangai dan sebagainya. Boleh tak kita guna kelapa mentah tu sendiri? Boleh, kelapa mentah pun sedap dia rasa dia. Dengan kelapa kelapa sangai ni dia ada perbezaan sedikit. Okey. Tapi yang tahan kalau nak simpan lama kita guna yang sangai. Dari segi ketahanan itulah yang berbeza. Ketahanan dia. Baik, Pasal kelapa okey. tak cepat basi. Ini juga memang menjadi satu menu lah dalam kalangan masyarakat Melayu. Kalau sentuh tentang kerabu pegaga, ini mungkin ada 2-3 idea bagaimana kita nak membuatnya. Tetapi Cik Farah, kalau kita sentuh tentang khasiat pegaga, tadi di awal tadi kita dah nyatakan bahawa secara jelasnya ramai yang mengamalkan dengan hidupan herba ini sebagai satu daripada menu hidangan setiap hari kerana mempunyai khasiat awet muda. Kita nak tahu dari segi kandungan ataupun zat yang ada dalam pegaga sendiri sehingga membolehkan ia diangkat sebagai satu ejen awet muda. Okay. Seperti yang mana saya cakap tadi, awal-awal tadi kan kita ada terbagi kepada beberapa bahagian pharmaceutical, dari sudut kosmetik, dari sudut tradisional, dari segi nutrisi juga kan. Tapi sebenarnya semua bahagian ni sebenarnya kajian mereka berbeza tetapi mengarah kepada satu, iaitu ada satu kandungan yang dalam pegaga itu sendiri yang kita panggil acetocosid ataupun secara layman-termnya untuk dari sudut nutrisinya kita panggil mengandungi hampir 10 amino acid. Kandungan yang kita cakap amino acid ataupun asid amino ini sebenarnya merupakan mempunyai wound healing properties. Okey, wound healing properties iaitu tindak balas terhadap kulit kita sekiranya luka ke, okey. Dan juga kandungan yang dalam 10 amino acid yang saya cakap tadi tu sebenarnya membantu mempercepatkan persalinan kulit. Okey. Dalam
amino acid ni, kita tahu amino acid ni sebenarnya sumber protein lah kalau kita nak cakap macam ayam, ikan, telur, daging. Tapi dalam pegaga sebenarnya dia mengandungi protein juga. Okey, protein iaitu kita panggil dalam bentuk yang paling simple iaitu amino acid lah. Contohnya amino acid yang lebih kritikal lah, yang lebih kecil kita panggil yang macam histidine, lysine, isoleucine, isoleucine, phenylalanine. Those things yang semua yang saya cakap tu lebih kepada kandungan protein yang membantu mempercepatkan proses penyembuhan luka. Okey. Bila penyembuhan luka melibatkan juga kolagen. Okey, melibatkan kolagen. Itu dia boleh mempercepatkan ataupun sintesis kulit kita, sintesis kolagen skin kita lah. Okey, so jadi bila kita makan pegaga itu, so yang mengandungi protein tadi itu, dia akan mempercepatkan pembaikan kulit, mempercepatkan penyembuhan kulit dan malah bila ada kolagen, bila kita tahu ada kolagen, dia akan menegangkan kulit kita tu sendirilah. Okey. Tadi di awal juga Cik Farah dah menyentuh kalau kita lihat dalam kalangan masyarakat kita di Malaysia ini sendiri, kebanyakannya mengamalkannya secara mentah, secara asli. Namun kalau kita lihat di luar negara, mereka lebih menjadikan pegaga ini dalam bentuk kapsul, ubat-ubatan dan sebagainya. Dari segi keberkesanan, adakah lebih kalau kita lihat diambil secara asli ini atau bagaimana? Okey, berbanding kapsul dengan juga fresh plants ataupun kita panggil secara asli lah. Setiap pengambilan tu kita tahu ada kadarnya kan ataupun ada dosnya. Bila kita bercakap tentang kapsul, mereka telah menjalankan beberapa kajian untuk memastikan amount, jumlah pegaga ini membantu untuk menyembuhkan penyakit. Tetapi kebanyakan kajian tu masih lagi dalam keadaan kita panggil dalam lab. Okey, tidak terlalu banyak yang dijalankan terhadap manusia ataupun terhadap pesakit-pesakit yang mempunyai beberapa jenis penyakit yang boleh membantulah untuk dengan mengambil kapsul pegaga membantu mengurangkan penyakit. Tidak ada kajian yang kita panggil solid dapat menyembuhkan ataupun dapat memperbaiki kan. Tapi dari segi sudut kapsul tu masih lagi dijalankan. Sebab itu kebanyakan herba ataupun apa-apa ulam kan kita masih lagi dalam kadar kajian, tetapi mereka dah mula jumpa sedikit demi sedikit kebaikan ulam-ulaman terutamanya daun pegaga. Dan kalau kita lihat sendiri lebih eloklah kalau kita ambil secara asli sendiri, lebih banyak khasiatnya kan. Okey Yana, nampak tadi chef dah gaul-gaul tu macam sedap sangat. Tolonglah rasa untuk saya, Yana. Ya, terima kasih Rina dan juga Farah. Saya daripada tadi waktu chef tu gaul-gaul dah terliur dah air liur saya sebenarnya. Sebab kalau kita lihat sebelum saya rasa saya nak kamera kalau boleh zoom sedikit dekat kerabu pegaga yang disediakan oleh Chef Zainal kita. Warna dia memang sangat-sangat meriah. Lepas tu kita dapat tengok apa tau? Dia sangat-sangat crispy dan crunchy kalau kita nak makan tu. Dan saya akan cuba menjamahnya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Chef sekali. Tak apa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau tadi jelatah rasa dia pedas sedikit dan masam manis tu. Kerabu ni pula saya cuba rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Kawan-kawan sama ya Yana. Betul kata chef. Apabila kita masukkan kelapa sangai itu tadi, dia ada bagi sedikit tekstur yang berbeza dan juga rasa yang berbeza. Kita dapat rasa burnt daripada kelapa itu tadi. Dia dalam hidangan kerabu pegaga ni. Ya, betul. Baik. Kalau yang ni kalau kita makan dengan ikan kering, ikan kering dengan nasi panas jalan je kan. Orang kata itu gudia lah ya? Ya memang. Memang sangat-sangat sedap. Rina, saya tahu awak nak cuba, tapi kejap lagi ya. Simpan sikit untuk kawan-kawan. Baik, tak mungkin saya habiskan ni seorang-seorang. Sebab sekejap lagi ada satu lagi menu minuman iaitu koktel pegaga yang akan dikongsikan oleh Chef Zainal. Tapi sebelum tu Rina, apa lagi yang menarik tentang pegaga ni? Okey, kami juga nak bawakan kepada anda. Kalau kita lihat tadi, kita dah bincangkan ya Cik Farah bagaimana sebenarnya dari segi pengambilan pegaga ini lebih elok diambil secara asli. Kalau boleh kita kongsikan, kadang-kadang bila menyentuh tentang bentuk minuman, selalunya kalau kita lihat nenek kita ataupun mak-mak kita dulu memang diambil secara asli. Dibuatnya jus tu dikisar hanya pegaga semata-mata. Tapi sekarang ini mungkin kita nakkan tambahan rasa dan sebagainya, kita bercampur dengan buah-buahan. Bagaimana dari segi khasiatnya, masih lagi ada atau bagaimana? Okey. Setiap apa makanan ataupun tumbuh-tumbuhan ataupun ulam-ulaman ini bila kita melalui satu proses iaitu daripada makan secara asli kepada jus. Okey. Sudah pastinya khasiatnya berkurangan. Okey. Kenapa? Mungkin sewaktu proses penghasilan jus itu ada bertindak balas dengan
tumbuh-tumbuhan ataupun buah-buahan yang kita letak dalam sekali kan, kita masak sekali kan jus tu. So jadi itu mungkin akan memberi kesan sedikit, tidaklah 100% dia kurang nutrisi, tetapi mengandungi kesan sedikit dari segi kebaikan. Dan sekarang bila kita cakap pasal jus, mungkin mereka bukan setakat tambah buah, mereka ada juga tambah gula untuk meningkatkan rasa. Nak ada rasa kemanisan pula ya. Sebab malulah pahit. Sebab biasanya pegagan ni sama ada pahit ataupun tawar. Ya, tak ada rasa. Tak ada rasa. Tapi bila tambah gula, nutrisi, kebaikan buah pegaga tu dah tak ada. Kebaikan buah pegaga tu dah jadi sekadar hanya minuman manis. Okey. Itu juga penting kena ambil kira. Kalau kita masih nak mengekalkan khasiatnya, maka lebih eloklah kita buat jus tu biar yang asli saja. Biar yang asli dan juga kalau boleh jangan tapis. Ada serat-serat yang ada pada daun pegaga. Itu penting ya. Itu yang paling penting. Okey, dengar tu Yana. Kena minum dengan seratnya sekali baru dapat khasiatnya. Ya. Tu nampak macam cantik je jus pegaga tu. Nak kongsikan? Betul. Kami nak menarik minat anda. Kalau tadi kita dah kongsikan tentang kerabu, tentang jelatah, ini di cawan gergasi ini adalah koktail pegaga. Jarang sebenarnya kita dengar tentang koktail pegaga. Biasanya koktail ni yang manis-manis, yang minuman buah-buahan yang lain. Ya, betul. Tetapi hari ini Chef akan berkongsi tentang koktail pegaga. Pertama sekali Chef, apa yang diperlukan untuk membuat koktail pegaga ni? Okey, koktail pegaga kita gunakan pegaga lah. Of course pegaga. Sedikit aiskrim soda. Okey. Air. Okey. Itu je kita gunakan. Baik. Tapi kalau kita nak gunakan air pegaga ni sebagai plain saja, kita boleh blend dengan air dan taruh sedikit sirap. Sirap? Ya, sirap. Okey, baik. Sirap putih lah. Okey, gula, air gula. Okey, baik. Chef, kita boleh mulakan. Okey. Cara dia saya pasti mudah, iaitu daun pegaga ini dibasuh terlebih dahulu bersih-bersih. Kemudian dipotong supaya senang untuk kita kisarnya sekejap lagi. Okey, kemudian kita taruh air sedikit. Okey, dan untuk ukuran ni kan, Chef, air ni berapa ukurannya? Dia agak-agak je. Sama paras lah. Oh, sama paras. Baik. Okey. Dan sebenarnya kalau tak nak buat koktail kan Chef, nak minum harian seperti yang Chef katakan tadi, supaya tidak hilang khasiatnya macam juga yang Cik Farah katakan tadi, bolehlah diminum begitu sahaja. Okey. Kita blend. Dia blend, dia sampaikan dia hancurlah kan. Tapi kita akan ambil serat dia juga. Baik. Okey. Kita blend, kita kisar sehingga hancur, tetapi pastikan ada serat-seratnya itu serat tadi. dia. Okay. Adakah Chef akan menapis ataupun kita masukkan saja? Tak, kita masuk je tu. Itu yang bagusnya tu ya Chef. Okey, masukkan sedikit. Macam tu. Kemudian kita letakkan sedikit ais. Okey. Masukkan ais sedikit. Tapi kan Chef, kalau kita nak campur dengan mungkin sayuran ataupun buah-buahan yang boleh, lain, carrot. boleh ataupun tidak? Carrot boleh, tomato boleh ke Chef? Tomato boleh. Okey. Tomato dia akan rasa masam-masam sikit. Kemudian kita letakkan aiskrim soda. Okey, begitu. Okey, kita ada stirrer dia, kita pakai serai. Tak mainlah tersudu ya. Kita pakai stirrer. Kalau kita nak flavor daripada serai ni, kita akan ketuk dia. Kalau tak, perlu dititik terlebih dahulu lah ya. Okey. Dan dikacau macam tu. Dah siap dah. Baik, sekejap Chef. Serai ni adakah memberi sedikit rasa? Ya, rasa flavor dia dan juga macam rempah ratus lah. Macam rempah ratus lah. Baik. Saya rasa ya Chef. Ya. Wah, ini Rina di sebelah sana mesti cemburu kan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Apalah agaknya rasa pegaga koktail ni ya? Rasa sedap lah, apa lagi. Sesuatu yang unik dan baharu. Tapi saya suka. Dia rasa macam air tebu juga. Betul. Ya. Dan aiskrim soda tu memberi sedikit feel dan juga rasa lah koktail tu tadi. Ya, betul. Baik Chef, terima kasih banyak-banyak di atas perkongsian Chef pada hari ini. Ya. Okey, dan Rina juga Farah, mungkin ada sesuatu tambahan yang nak diberikan kepada penonton kita tentang betapa pentingnya untuk kita mengambil pegaga dalam diet seharian kita. Silakan. Okey, baik. Kita dah tahu banyak sebenarnya khasiat pegaga ini.
untuk kita amalkan kalau boleh setiap hari lah ya Cik Farah. Tapi mungkin sedikit pesanan kepada mereka yang mungkin selama ni sukar untuk jadikan ia sebagai satu amalan, apatah lagi ulam-ulaman secara mentah ini. Apa yang boleh kita kongsikan secara ringkas kepada mereka? Okey. Kita cakap pasal ulam kan. So tumbuh-tumbuhan ni setengah orang dia kurang sikit sebab adanya rasa-rasa yang kurang gemar, yang contoh tasteless, pahit, semua tu pada ulam-ulaman kita. Tapi dengan adanya chef yang mengajar kita pelbagai jenis menu pada hari ini, membantu untuk meningkatkan pengambilan serat terutama dalam kalangan rakyat Malaysia. Jadi pesanan saya untuk pastikan pengambilan serat tu mencukupi dan tak kira dalam bentuk apa. Kalau dalam bentuk ulam-ulaman, terutama daun pegaga, tak ada masalah untuk ambil secara ulam-ulaman, tak ada masalah untuk ambil secara minum dengan jus ataupun dibuat dalam masakan. Okey, yang penting pengambilan serat tu mesti mencukupi. Okey, baiklah. Terima kasih banyak-banyak Cik Farah atas perkongsian berkenaan dengan khasiat pegaga ini. Mudah-mudahan kita boleh jadikan ia sebagai satu amalan. Kalau bukan setiap hari pun, sekurang-kurangnya dalam seminggu 2 kali itu, kita jadikan ia sebagai satu rutin untuk kita dapatkan kesihatan tubuh badan, untuk awet muda dan juga mungkin sebagai anti radang kepada mungkin luka yang kita ada. Terima kasih sekali lagi Cik Farah. Dan kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Okey, sebenarnya kalau tengok hidangan dekat depan ni dah tak sabar nak rasa. Tapi tahan sekejap sebab kami nak kongsikan sesuatu kepada anda berkenaan dengan Malaysia Digital Economy Corporation atau MDEC telah memperkenalkan inisiatif baharu iaitu eBerkat Marketplace bagi memberi pendedahan tentang teknologi kewangan digital kepada rakyat Malaysia. Tahukah anda, kini terdapat pelbagai teknologi kewangan digital seperti pelaburan, insurans dan pembiayaan mikro yang dapat membantu segenap lapisan masyarakat di Malaysia? Kebanyakan perkhidmatan kewangan digital ni telah dikumpulkan oleh MDEC di laman web www.eberkat.com.my. eBerkat Marketplace merupakan satu platform tunggal atau one-stop center bagi rakyat biasa, pengusaha kecil dan sederhana PKS dan usahawan mikro untuk mengakses perkhidmatan teknologi kewangan digital seperti pembiayaan kewangan mikro, insurans mikro dan pelaburan mikro. Usaha murni ini merupakan kerjasama MDEC dengan syarikat-syarikat teknologi kewangan fintech bagi menyediakan satu platform alternatif yang mampu milik dan mudah diakses. Sebagai contoh, kini kita boleh membuat pelaburan emas dengan kadar serendah RM1, menikmati perlindungan insurans serendah RM4 sehari serta akses kepada pinjaman mikro alternatif. Bermula 30 hari bulan 11 2020, nantikan juga promosi dan tawaran hebat dari semua syarikat teknologi kewangan di eBerkat Marketplace. Jangan tunggu lagi, layari www.eberkat.com.my untuk perkhidmatan kewangan digital anda. Boleh online saja, semuanya di hujung jari. Dan untuk itu, saksikan klip video yang cukup padat dengan penerangan tentang eBerkat Marketplace dan lebih mudah difahami. Ini dia. Tahukah anda terdapat pelbagai teknologi keuangan digital yang ditawarkan ketika ini dalam membantu golongan sasar di Malaysia? Nak tahu tak macam mana Kak Jah, Rash dan Aseng dapat akses kepada semua perkhidmatan ini dengan mudah? Memperkenalkan eBerkat Marketplace, satu inisiatif dari Malaysia Digital Economy Corporation MDEC, merupakan satu platform tunggal bagi komuniti B40 dan pengusaha kecil dan sederhana mikro untuk mengakses perkhidmatan teknologi kewangan digital seperti pembiayaan kewangan mikro, insurans mikro dan pelaburan mikro. Usaha murni ini merupakan kolaborasi bersama syarikat-syarikat teknologi keuangan fintech dalam menyediakan satu platform alternatif yang mampu milik dan mudah diakses. Nantikan juga promosi dan tawaran hebat di eBerkat Marketplace. Anda berminat? Apa yang ditunggu lagi tu? Jadilah macam Kak Jah, Rash dan Aseng. Layari eberkat.com.my untuk perkhidmatan keuangan digital anda. Boleh online aja, semuanya di hujung jari.
Berkat Marketplace. Baik, itu berkenaan dengan pelbagai pengungsian menarik yang telah kami sajikan kepada anda semua selama 1 jam ni. Diharapkan khasiat pegaga hari ini dapatlah membuka ruang baharu kepada anda untuk mencuba menu tentang pegaga ni. Dan bagi anda yang mungkin terlepas tadi nak tahu lebih lanjut resepi-resepi hebat daripada Chef Zainal, anda boleh ke Facebooknya Chef Zainal Abdul Rahman atau nak terus ke Restoran Tanjung Puteri. Di IG-nya pula Chef Zainal 25. Terima kasih banyak-banyak ya Chef untuk hidangan-hidangan yang sangat sedap ni. Saya dah rasa sebenarnya. Rina punya tak tahan tu waktu berehat seketika tadi sempat dia rasa dulu. Apa-apa pun kerabu-kerabu ni memang sedap. Tunggulah rasalah dulu koktail ni. Lebih enak kata orang. Ya, baik. Okey, baik. Esok kami akan kembali di Wanita hari ini dengan topiknya urus hutang normal baharu. Macam manalah agaknya kalau kita berhutang dalam situasi pandemik sekarang ni, macam mana nak menguruskannya? Yalah, ini adalah komitmen yang biasa kita jalani. Tapi mungkin dalam situasi sebegini, anda ada masalah kewangan dan mungkin susah untuk anda teruskan komitmen ini. Kami akan memberikan solusinya esok bersama dengan tetamu istimewa kami. Ya, kami berehat terlebih dahulu. Assalamualaikum. Bye. Jumpa makan. Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata wataknya. Usahawan ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman moden masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandidia. Lemah lembut baik budi pekerti, tapi sekal hati dia tambah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia, permaisuri kepada si suami